Okey, jadi kita akan sambung bab 1 tingkatan 3 tajuk indeks. Sebelum tu kita imbas kembali yang kita dah belajar hari tu, yang saya kata master key. Master key ni maksudnya hukum ataupun formula utama yang kamu sepatutnya hafal dan faham. Okey, jadi yang pertama ialah bila ada satu indeks, satu nombor dengan indeks M darab dengan satu nombor yang ada indeks N, asas dia mesti sama, indeks dia akan tambah satu sama lain. Okey, contohnya dekat sini, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 3 tambah 4. Maksudnya dia akan jadi 2 kuasa 7. Okey, yang ini pun sama. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3. 3, 2 tambah 3. Dia akan jadi 3 kuasa 5. Yang ini pun 4 tambah 2. Dia akan jadi 5 kuasa 6. Okey. So, ini yang simple. Daripada darab asas sama, jadi indeksnya akan jadi tambah. Yang kedua kita dah belajar kalau dua nombor dengan asas yang sama, dia bahagi satu sama lain, indeks dia akan jadi tolak satu sama lain. Okey, contoh dia 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2 jadi 4. 5 tolak 2. 5 tolak 2 ialah 4 kuasa 3. Yang ini 6 tolak 2. Dia akan jadi 2 kuasa 4. Yang ini 5 tolak 3. Yang akan beroperasi ialah indeks dia. 5 tolak 3 ialah negatif 3 kuasa 5 tolak 2. 5 tolak 3 kuasa 2. Okey, kena ingat nombor negatif mesti letak dalam kurungan. Dan yang ketiga yang kita dah belajar, kalau kita ada satu nombor yang sudah dikuasakan ataupun ada indeks dikuasakan lagi sekali, okey, indeks dan kuasa ni akan jadi darab. Okey, contohnya yang ini dia akan jadi 2 darab 4. Maksudnya 3 kuasa 8. Okey, 3 kuasa 8. So, yang ini dia akan jadi 5 kuasa 4 darab 3, 12. Okey, yang ini 3 darab 6, 4 kuasa 18. Okay, apa yang kita nak belajar hari ni? Hari ni kamu akan belajar menentusahkan bahawasanya A kuasa kosong atau A kuasa sifar ialah sama dengan 1. Dan juga kalau kita ada indeks negatif, dia akan jadi macam ni. Okey, asasnya akan duduk di bawah, dia akan jadi pecahan dengan syarat asas dia bukan bernilai sifar. Jadi untuk tajuk ini, mula-mula saya nak kamu cuba dulu selesaikan cetusan minda 4 ni, lepas tu kita akan buat kesimpulan. Okey, contoh yang pertama ni, yang ini adalah 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. Kalau ikut hukum indeks, okey, dia akan jadi 2 kuasa 3 tolak 3. Kan kita belajar kalau A M bahagi A kuasa N, dia akan jadi A M tolak N. Jadi sebab itulah dia akan jadi macam ni. Okey, ini muka surat 14 bukan 15 ya. So, bila macam ni, 2 kuasa 3 tolak 3 ialah 2 kuasa sifar. Dalam bentuk pendaraban berulang, kita boleh buat dia 2 kuasa 3 ialah 2 darab 2 darab 2. Ulang sebanyak 3 kali. Okey, yang ni pun sama. 2 darab 2 darab 2. So, kalau kita permudahkan ini dengan ini, jadi 1. Ini dengan ini. Okey, ini dengan ini. So, yang atas sama dengan yang bawah, jadi nilai dia ialah 1. Makanya 2 kuasa sifar sama dengan 1. Kita cuba yang ini pula. So, M kuasa 5 bahagi dengan M kuasa 5, indeks dia akan jadi tolak. Ingat balik yang ini ya.
Okey, so dia akan dapat 5 tolak 5 adalah sifar. Okey, so yang ini pun sama. M darab M darab M darab M darab M. Ulang 5 kali. M darab M darab M darab M darab M. So atas sama dengan bawah, jadi kita boleh mansuhkan sama dengan 1. Jadi M kuasa sifar adalah 1. Okey. Kalau kamu tak boleh nak faham yang mansuhkan ni, kamu kena ingat balik. Kalau kita belajar pecahan dulu, kalau nombor atas contohnya 2 per 2, cikgu dah ajar. Kalau 2 per 2 sama dengan 1. Kalau yang atas, okey, penyebut sama dengan pengangka, nilai pecahan ni ialah 1. Contohnya 3 per 3 ialah 1. 4 per 4 ialah 1. Yang ni kamu boleh cuba sendiri. Saya buat C 5 sama dengan kamu. So 5 kuasa 4 tolak 4 adalah 5 kuasa sifar. So 5 kita ulang sebanyak 4 kali. Okey. Okey, so yang atas sama dengan yang bawah 1. Jadi 5 kuasa sifar adalah 1. Kamu boleh teruskan dan isi jadual ni ya. Apa hasil yang kamu dapat daripada aktiviti cetusan minda ni? Okey, yang kamu boleh dapat ialah kalau kita 2 kuasa sifar, kamu akan dapat nilai 1. M kuasa sifar, kamu akan dapat 1. Tadi pun saya dah kira 5 kuasa sifar sama dengan 1. Jadi sebarang asas yang berkuasa sifar, nilai dia ialah 1. Dengan syarat asas dia bukan sifar. Okey, contoh. X kuasa sifar sama dengan 1. Y kuasa sifar sama dengan 1. 13 kuasa sifar sama dengan 1. Sebarang nombor, asas nombor yang nilai indeksnya sifar, jawapannya nilai sebenar dia ialah 1. Kita tengok yang ni pula, muka surat 15. Okey, yang ini pun sama je caranya dengan yang tadi. Okey, so dalam bahagian ni untuk hukum indeks kena ingat balik A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, dia akan jadi A M tolak N. Okey, indeks dia akan tolak satu sama lain dengan syarat nilai A ataupun asas adalah sama. Yang pertama ni, kita buat dari segi hukum indeks. 2 kuasa 3, bila bahagi dia akan jadi tolak. Jadi tolak 5. Okey, nombor kecil tolak nombor besar 3, tolak nombor besar 5. Okey, hutang. Okey, dia hutang berapa? Dia hutang 2. 5 tolak 2, 5 tolak 3 tolak 5, negatif 2. Sebab apa? Sebab ada 2 kuasa 3. Jadi kita darab diri dia sendiri sebanyak 3 kali. Okey, bahagi dengan 2 kuasa 5. Berapa kali kena tulis? 5 kali. 2 kuasa 2. 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so sekarang kita mansuhkan. Okey, kita mansuhkan. Ni dengan ni, ni dengan ni dengan ni. Ada lagi tak? Tak ada dah habis. Jadi tinggal apalah dekat sini? 1 per, ni darab 2 ada berapa kali? Ada 2 kali. Maksudnya dia adalah 2 kuasa 2. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat daripada A sahaja? Okey, kita ambil yang ini. 2 kuasa negatif 2 sama dengan, apa jawapan belah sini? 1 per 2 kuasa 2. So kita tengok yang ini. Bila kuasa dia negatif 2, dia akan tukar jadi yang ini. Okey, asas akan duduk di bawah. Jadi pecahan kuasa pada asas tu akan jadi 2. Kita tengok yang ni pula. M kuasa 2 bahagi dengan M kuasa 5. Jadi kalau ikut hukum indeks, 2 tolak 5. So akan jadi kuasa, silap.
M kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 3. Kalau dari segi pendaraban berulang, M kuasa 2 adalah kita tulis sebanyak 2 kali. M darab M. M kuasa 5 pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak cukup. So, sekarang ini mansuh dengan yang ni. Ni mansuh dengan yang ni. So, tinggal ada berapa lagi? Ada 3. Jadi, 1 per M kuasa 3. Jadi, maksudnya, sekesimpulan dia, kalau kamu ambil jawapan yang ni, M kuasa negatif 3 sama dengan, ambil jawapan yang ni, 1 per M kuasa 3. Okey, kalau kamu bandingkan, kedua-dua ni ada persamaan. So, ni kuasa negatif, yang ni pun kuasa negatif. Okey. So, yang bila dia kuasa negatif, kedua-duanya pun berubah jadi pecahan. Pecahan dengan syarat asas ni, okey, asas ni duduk di bawah dan kuasa dia berubah jadi positif. Okay, mari kita buat C sama-sama. Jadi yang ni 3 kuasa 2 ialah 2 bahagi dengan 3 kuasa 6. 2 tolak 6. So 2 tolak 6 adalah negatif 4. Dia tak cukup berapa nak tolak 6. Dia tak cukup 4. Dia berhutang 4. Jadi 3 kuasa negatif 4. Okey, yang belah sini pula dia akan jadi macam ni lah. 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3. 3 kuasa 6 adalah 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 kali. So, yang ni pun sama. Yang atas mansuhkan dengan yang bawah. Jadi, yang bawah ni tinggal berapa? Ini, yang atas ni tak ada dah. Jadi, 1. So, 3, 1, 2, 3, 4. 3 kuasa 4. Okey, maksudnya sekarang ni untuk kesimpulan, kita ambil jawapan yang sebelah sini. 3 kuasa negatif 4 sama dengan jawapan belah sini. 1 per 3 kuasa 4. Okey, kamu dah tengok 3 ni. Saya rasa kamu boleh buat kot. D dengan E. Apa jawapan akhir dia? Okey, jadi apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada cetusan minda tadi? So, kalau kita ada satu indeks berkuasa negatif, kita boleh ubah dia jadi pecahan. Kuasa dia akan jadi positif. Untuk ubah dia jadi indeks positif, asasnya akan jadi pecahan. 1 per sesuatu. 1 per dengan yang ini. 1 per dengan yang ini. Okay, so ni negatif 3. Dia akan jadi M kuasa 3. Jadi kesimpulan dia, kalau kita ada suatu indeks negatif, kita akan ubah dia jadi 1 per A kuasa N. Indeks dia akan jadi positif. Okey, so mari kita tengok contoh 11. Okey, contoh 11 ni senang je. Kalau kamu ingat balik yang kita belajar tadi, A kuasa negatif N, kita nak ubah dia punya indeks jadi indeks positif, kita jadikan dia pecahan 1 per A kuasa N. So sekarang ni indeks dia dah jadi positif. Jadi yang ini jawapannya ialah 1 per X kuasa 4. Okey, yang ini pula macam mana? Okey, yang ini pula terbalik daripada yang ini. So sekarang ni ini akan naik atas. Dia akan jadi 8 kuasa 5. Okey. So yang ini pula ni akan jadi yang akan jadi pecahan kat sini ialah asas dengan indeks sahaja. Jadi ni dia akan jadi 2 per M kuasa 3. Okey. 2 per M kuasa
3. Yang ini pun sama juga dengan E yang akan jadi pecahan, cuma yang ini. Jadi yang 3/5 ni adalah perkali. Jadi perkali kita tulis balik je. So yang akan berubah ialah yang itu. So ni dia akan jadi 1/n kuasa 8. So sebenarnya jawapan dia akan jadi 3/5n kuasa 8. Okey, nombor 2 ni pula dia nak dalam indeks negatif. Maksudnya kita dah dapat dalam bentuk positif, dia nak dalam bentuk negatif. Kita balikkan sahaja daripada hukum yang kita belajar. So ni macam nombor 1C tadi, dia akan jadi 3 kuasa negatif 4. Yang ini pula dia akan jadi 1/n kuasa negatif 20. Yang akan jadi negatif adalah indeks dia. Okey, ingat tu. Yang ini pun sama juga. Ni dia akan terbalikkan. Jadi sekarang 5 duduk atas, 4 turun bawah. Jadi 5/4 kuasa negatif 8. Untuk nombor 3 ni, kamu kena buat ikut indeks yang kita belajar ni. Ikut sahaja yang ini. Okay, contohnya yang ini 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4. So, bila darab dia akan jadi tambah. Jadi, dia punya jawapan saya tulis kat sini lah. 3, 2 darab akan jadi tambah kuasa 4. Okay. Dengan syarat dia punya asas ni adalah sama. Okey, sekarang bahagi. Bahagi dia akan jadi tolak 3 kuasa 2 tambah 4 tolak 8. So 4, 5, 6. 6 tolak 8 adalah 3 kuasa negatif 2. Jawapan akhir dia ialah 1/3 kuasa 2. Yang lain ni pun sama sebenarnya, tapi kamu kena buat satu-satu lah. Okey. Okey, akhir sekali kamu cuba buat uji minda 1/2F. Kamu cuba juga dulu, lepas tu tanya saya kalau tidak faham.